Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya ialah Rafifah binti Atifi, nombor matrik 264321. Saya ingin membentangkan tentang cadangan penyelidikan iaitu kesan wabak COVID-19 terhadap pekebun getah di Jenyang, Kedah. Bab 1. Pengenalan. Bagi pendahuluan, masalah kemiskinan dan pengangguran dalam kalangan masyarakat dapat diselesaikan jika mereka mengambil bahagian dalam pertanian. Terdapat sokongan dan bantuan kerajaan dalam bentuk kewangan, permodalan, khidmat nasihat, penyelidikan, bahkan teknologi. Harga komoditi getah tidak dapat dijangka. Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah menubuhkan pembangunan dan penyelidikan getah. Latar belakang kajian. Latar belakang kajian terbahagi kepada dua iaitu dari aspek ekonomi dan aspek sosial. Bagi aspek ekonomi, pendapatan yang diperoleh akan dimanfaatkan bagi membiayai perbelanjaan harian serta kos pertanian. Peningkatan dalam pengeluaran susu getah adalah sasaran utama setiap pekebun getah. Bagi aspek sosial pula, mempunyai ramai kenalan dengan pemilik atau pekerja kilang getah yang lain serta menjalinkan hubungan rapat dengan pihak berkaitan dengan pertanian. Antara penyertaan masalah bagi kajian ini adalah orang muda kurang berminat, ketidaktentuan harga komoditi getah dan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Bagi persoalan kajian, yang pertama adalah apakah latar belakang pekebun getah? Apakah masalah yang dihadapi oleh pekebun getah dan bagaimanakah mereka mengatasi masalah kemerosotan dalam pertanian sewaktu pandemik COVID-19? Dan yang ketiga, apakah bantuan yang diberikan oleh pihak kerajaan atau swasta kepada pekebun getah yang terjejas akibat pandemik COVID-19? Objektif kajian. Objektif kajian adalah untuk mengenal pasti latar belakang pekebun getah di Jenyang, Kedah, untuk mengkaji masalah yang dihadapi oleh pekebun getah di Jenyang, Kedah dan langkah yang diambil oleh mereka bagi mengatasi masalah kemerosotan dalam pertanian getah sewaktu pandemik COVID-19. Dan yang terakhir, objektif kajian ini adalah untuk mengkaji jenis bantuan yang diberikan oleh pihak kerajaan atau swasta kepada pekebun getah yang terjejas akibat pandemik COVID-19. Kepentingan kajian. Kajian ini menekankan masalah yang dihadapi oleh pekebun getah dalam menghadapi krisis dunia yang melanda iaitu pandemik COVID-19. Kajian ini bertujuan untuk menggariskan pendekatan atau penyelesaian yang dapat dipraktikkan oleh pekebun getah dalam mengatasi masalah. Kajian ini dijalankan untuk menjelaskan implikasi daripada pendekatan yang diambil oleh pekebun getah dalam membangunkan semula pertanian mereka terhadap diri, masyarakat dan negara. Bab 2. Sorotan karya. Pendahuluan. Menjelaskan tentang definisi serta konsep bagi istilah-istilah yang akan digunakan dalam kajian ini. Kajian-kajian lepas akan dirujuk dan disertakan dalam bab ini sebagai rujukan bagi pengkaji untuk menyelesaikan kajian berkenaan kesan pandemik COVID-19 terhadap pekebun getah. Sorotan karya. Terdapat beberapa kajian lepas oleh pengkaji tempatan maupun luar negara yang dapat dijadikan rujukan dalam menyelesaikan kajian ini. Konsep kajian. Pertanian dapat didefinisikan sebagai pengeluaran barangan dan makanan melalui penternakan, perhutanan dan perladangan. Pertanian merupakan perihal bertani atau perusahaan bercucuk tanam. Dari segi ekonomi, pokok getah adalah amat penting kerana menghasilkan lateks serta merupakan sumber utama bagi getah asli. Pendapatan ekspor bagi negara semakin meningkat disebabkan sumbangan ekonomi dari industri getah. Kajian lepas. Yang pertama,
Peningkatan pendapatan pekebun getah melalui penggabungan tanaman berasaskan getah. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi tahap penggunaan teknologi Mortex dalam kalangan pekebun getah. Dan yang ketiga, pengaruh sosioekonomi pekebun getah terhadap penerohan di negeri Selangor. Perbezaan dengan kajian lepas. Kajian ini lebih memfokuskan kepada pekebun getah yang merupakan golongan yang terkesan akibat wabak COVID-19 yang melanda. Fokus kajian ini termasuklah berkenaan masalah yang dihadapi oleh pekebun getah dan langkah yang boleh diambil untuk mengatasi masalah kemerosotan dalam pertanian getah semasa pandemik COVID-19 berlaku. Kajian lepas lebih memfokuskan kepada aspek yang berlainan dan tidak mendalam tentang pekebun getah. Bab 3. Metodologi kajian. Pendahuluan. Pengkaji akan menerangkan tentang langkah yang digunakan bagi mendapatkan data dan maklumat serta cara data dan maklumat tersebut dianalisis. Penerangan ini merangkumi hipotesis kajian, teknik kajian, instrumen kajian dan kaedah analisis data. Di dalam bab ini juga, skop kajian akan diterangkan. Metodologi kajian. Metodologi kajian ditakrifkan sebagai pendekatan yang digunakan untuk mencapai tujuan kajian oleh pengkaji. Teknik khusus yang digunakan untuk tujuan mengenal pasti, memilih, memproses dan menganalisis maklumat dan data berkenaan sesuatu tajuk. Hipotesis kajian. Hipotesis kajian terbahagi kepada dua, iaitu hipotesis null dan hipotesis alternatif. Hipotesis null, tiada hubungan antara dua pemboleh ubah dalam sesuatu fenomena. Manakala hipotesis alternatif, wujud hubungan antara dua pemboleh ubah dalam sesuatu fenomena. Teknik kajian. Terdapat 4 teknik kajian yang digunakan. Antaranya ialah sumber data, bentuk soal selidik, kaedah pengumpulan maklumat dan data, serta kaedah analisis data. Bagi sumber data, data primer dan data sekunder merupakan sumber data yang digunakan. Bentuk soal selidik. Soal selidik terbahagi kepada 4 bahagian, iaitu bahagian A, bahagian B, bahagian C dan bahagian D. Kaedah pengumpulan maklumat dan data dilakukan secara bukan temu bual. Manakala kaedah analisis data adalah statistik deskriptif. Instrumen kajian. Antara instrumen kajian yang digunakan adalah peralatan, perisian dan perkakasan. Antara peralatan dan perkakasan yang digunakan untuk kajian ini adalah komputer riba dan pemacu pena atau pendrive. Microsoft Word, Statistic Package for Social Science, SPSS dan Microsoft Excel merupakan perisian komputer yang digunakan. Skop kajian. Antara skop kajian adalah sasaran kajian, iaitu meliputi responden dan sampel kajian. Yang kedua, kawasan kajian dan yang ketiga, jangka masa kajian. Kesimpulan. Secara keseluruhannya, bab 1 sehingga bab ketiga mempunyai kesinambungan antara satu sama lain. Ketiga-tiga bab ini amat penting dalam menyediakan cadangan penyelidikan dan maklumat di dalamnya perlulah lengkap dengan komponen-komponen yang telah ditetapkan. Hal ini kerana cadangan penyelidikan yang sistematik dan lengkap dapat dijadikan rujukan yang berguna oleh pengkaji dalam menjalankan kajian yang sebenar.